Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Abang Abu nak bagi anda satu yang berlainan sikit. Saya nak just like, sebab semalam saya tengok JDT dia buka dia punya JC, dia reveal dia punya JC untuk tahun 2022. Dan saya terus ingat kan, bola dengan duit. Apa persamaan bola sepak dengan duit? Dengan kewangan kan. Jadi saya dapat this formula ni dah lama sangat. Saya dah pakai lebih kurang 10 tahun. Saya dah kongsikan pada ramai orang, malahan profesor-profesor pun menggunakan teknik saya ni untuk mengajar, dan juga ramai orang yang mengambil benda ni sebagai satu bahan untuk mereka dapat mengajar orang di luar sana. Alright, dan hari ni saya nak terangkan apa sebenarnya persamaan di antara bola dengan kewangan. Jadi kita nak tengok kat bawah sini. Right, bola ni selalunya bermula dengan penjaga gol, betul? Kalau tak ada penjaga gol, macam mana kita nak main bola? Ada tak mana-mana tim yang main bola tak ada keeper? Mana ada kan? Tak ada. Sama juga dalam kewangan ni. Permulaan kita nak main kewangan ni, ataupun kita nak sesuatu yang kita main ni, kita nak menang. Sama juga dalam kewangan. Apa yang kita nak buat dengan segala benda, kita nak capai financial goals kita, matlamat kewangan kita. Jadi dia bermula daripada bawah. Bermula dengan benda yang pertama sekali yang kat bawah ni, iaitu mindset kita. Perubahan minda ni penting dalam kita menjadikan kewangan kita ni sesuatu yang luar biasa. Jadi kita perlu membentuk satu minda yang positif terhadap kewangan. Minda yang positif sangat. Dia ada banyak benda, dan benda ni sebenarnya saya ada dalam modul Abang Abu dalam program SOF sebenarnya. Alright, jadi mindset ni untuk kita membentuk supaya kita mempunyai satu mindset yang betul. Alright, itu yang pertama. Dan dari segi spirituality dia bermula dengan bersedekah. Ini amalan yang paling penting dan paling utama dan paling awal perlu kita lakukan, iaitu bermula dengan bersedekah. Jadi jadikan sedekah itu sebagai satu financial goal. Jadi kita mulakan dengan bersedekah. Bermula dengan apa yang kita mampu, sehinggalah kita melakukan lebih dan lebih dan lebih. Dan apa yang penting juga, selepas kita bersedekah tu kita boleh berdoa. Right? Dan kalau kita tengok sebelah kiri, kita ada emergency saving. Di samping kita melakukan sedekah dan apa yang perlu kita lakukan itu, kita juga perlu melakukan secara praktikal, menyimpan untuk emergency. Dan kita bermula dengan 1 bulan simpanan keperluan kita, 2 bulan, 3 bulan dan seterusnya. Paling bagus adalah 6 hingga 24 bulan. Tapi kita bermula dengan apa yang kita mampu. Kita target 1, 2 dan 3 dulu. Right? Itu adalah yang paling bawah sekali. Selepas tu kalau kita tengok untuk kita nak terus ke depan, kita perlu memulakan dengan satu benda untuk protection, iaitu insurance. Insurance memainkan satu key elemen dalam kewangan, kerana sekiranya apa-apa perancangan kita nak teruskan, perlu ada insurance. Sebabnya kalau apa-apa berlaku, maka insurans dapat meneruskan apa yang telah pun kita rancangkan. Dia ada banyak jenis insurans, tapi dia perlu kita lihat dulu, seperti medical insurance, life saving insurance, critical illnesses dan benda-benda macam tu. Dan pada masa yang sama, kita terus menumpukan pada saving kita. Kalau tadi emergency, kita perlu juga saving untuk keperluan-keperluan, matlamat-matlamat dan sebagainya. Jadi kita teruskan dengan benda tu. Dalam masa ni juga ada 2 benda yang perlu kita bermula. Walaupun orang ingat retirement ni satu benda yang di akhir kita punya kerjaya dan kerjaya, tak. Retirement perlu dimulakan di awal, kerana apa maksud retirement dalam konteks Abang Abu adalah 4 hingga 7 tahun kita perlu capai retirement kita. Sebab tu, apakah persediaan, apakah permulaan, apa yang patut kita lakukan, itu dia sebenarnya dalam retirement. Lepas tu kalau kita tengok sebelah kiri tu, kita ada spending plan. Sebab dalam kita mencapai matlamat, kita juga perlu menguruskan perbelanjaan kita mengikut cara yang betul. Jadi itu adalah satu yang perlu kita lakukan, dan itulah juga akan ada dalam level 1 soft, di mana Kompas Wang akan kita memperkenalkan untuk kita membetulkan spending plan kita. Alright, itu pertahanan dalam bola. Seperti pertahanan, yang bawah tu adalah penjaga gol kita. Dan selepas tu kita naik ke atas, kalau kita tengok ada midfield. Alright, dalam midfield ni sebenarnya 2 benda yang sebenarnya
diperlu lakukan dalam bola midfield ni, dia akan bantu dalam serangan dan juga akan bantu dalam pertahanan. Bila pasukan kita diserang, maka midfield akan main di bawah untuk bantu pertahanan, dan sekiranya pasukan kita sedang menyerang, midfield ni lah yang akan menjadi penggerak untuk menggerakkan serangan. Jadi mereka ni sangat penting. Begitu juga dalam kewangan. Alright, midfield ni sangat penting. Apa dua benda yang perlu kita jaga adalah extra income, iaitu kita menjana pendapatan baru. Dan satu lagi adalah bagaimana kita menguruskan hutang kita, mengurangkan hutang kita. Jadi ini adalah tugas utama midfield untuk memastikan perjalanan kewangan kita dalam keadaan yang stable. Alright, sebab tu kalau kita tengok di bawah sekali, untuk penjaga gol dan defender ni kita perlukan financial education, kita perlukan ilmu-ilmu kewangan yang betul. Tetapi dalam midfield ni kita perlukan satu guidance. Kita perlukan satu guidance. Kita memerlukan satu latihan, jurulatih, somebody yang boleh tunjuk ajar kita. Itu yang berlaku di pertengahan. Dan di depan, iaitu financial coaching, adalah bahagian serangan. Serangan ni penting sebab di sinilah kita akan mula mendapatkan kita punya matlamat. Dan bila kita tengok dalam serangan kewangan ni, kita ada pelbagai bentuk yang kita boleh pilih, seperti paper asset. Apa tu paper asset? Paper asset adalah yang kita gunakan seperti saham, forex, banyak benda-benda lain yang sebenarnya kita boleh gunakan sebagai satu serangan dalam kewangan ni untuk kita mendapatkan hasil yang cepat. Sebab itulah kita panggil dia serangan, sebab dia punya tugas utama adalah membawa pulangan. Lepas kita tengok real estate dan juga bisnes, dua benda yang sangat-sangat padu bila dalam serangan ni. Dua benda ni perlu kita ada. Satu, kita perlu juga mula memahami bagaimana kita boleh melabur dalam hartanah untuk kita mencapai matlamat kewangan kita. Begitu juga dengan menggunakan kaedah perniagaan dalam kita mencapai kita punya matlamat kewangan. Dan baru sekarang ni kita juga perlu memahami digital assets. Aset digital, termasuklah cryptocurrency, termasuk online businesses, automations, AI dan sebagainya adalah digital asset yang perlu juga kita faham. Jadi kat sini, inilah satu bentuk sebenarnya bila kita tengok apa persamaan bola dengan kewangan. Jadi saya harap apa yang Abang Abu kongsikan ni dapat memberikan sedikit idea untuk anda. Bagi anda untuk mendalami lagi benda ni, jangan lupa untuk connect dengan Abang Abu. Alright, anda boleh connect dengan Abang Abu di Facebook saya, ataupun anda juga boleh WhatsApp 0197510509 untuk mendapatkan panduan-panduan kewangan serta juga detail mengenai kelas Scholar of Financial Freedom yang dijalankan secara maya ataupun secara digital untuk anda belajar mengenai kewangan pada masa yang sesuai dan mengikut susunan masa anda juga. Itulah yang Abang Abu nak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan ini memberikan sedikit idea untuk anda melihat kewangan ini dalam satu aspek yang berbeza, dan di mana mungkin di situ akan memberikan anda satu peluang untuk mendalami kewangan awak dengan cara dan minat yang lebih mendalam. Alright? So saya doakan anda berjaya untuk mencapai matlamat anda dan kita berjaya menjadi juara dalam kewangan. Alright, itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.